biaya ibu saya yang keseorangan di Singapura. Itu saya punya statement. Tapi bila dijadikan headline, Imran memilih untuk bekerja daripada menjaga ibunya. Menjaga ibunya. Ditafsirkan Imran lebih rela bekerja daripada menjaga ibunya. Dan saya kena teruk sangat tau. Sangat-sangat teruk. Ada orang tu dia perlu buat benda kurang bijak untuk dapatkan perhatian. Tapi bila dia buat benda yang kurang bijak untuk dapatkan perhatian, dia akan dapat perhatian yang kurang bijak juga. Serius, Budi ada maki-maki sebenarnya. Tak apa. Ini podcast. Can I hit it in the morning without giving you half of my dough? And even worse, if I was broke, would you want me? If you couldn't get you finding things like all them diamond rings, which you scared for, which you still roll. Macam tu lah. Oh. Jadi gini, podcast Borak Sini Habis Sini kita buat pertama kalinya mengundang seorang penyanyi yang orang kata lagu dia cukup berhantu daripada dulu sampailah sekarang munculnya lagu tu, orang macam tak puas dengar lah, sampai ke menjadi lagu runut drama penyanyi kelahiran Singapura ya. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imran Ajmain. Ya, saya. Sahabat saya yang orang kata dari dulu kita keluar dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, dalam timeline yang sama. Betul, kita mula time yang sama. Masa saya mula bertapak di Malaysia ni, blog Budi belum setahun. Saya ingat sebab ulang tahun Budi yang pertama tu saya ada. Betul. Saya ingat lagi. Itulah kita kata macam untuk musim yang awal-awal podcast Borak Sini Habis Sini, kita kena jemput juga Imran Ajmain untuk orang kata share dia punya pengalaman. Dia sebenarnya banyak cerita sebab hari tu Budi dijemput lah untuk ke Singapura untuk menyaksikan dia punya showcase. Oh, cukup awesome guys, dia punya showcase. Dan di celah-celah lagu sebelum dia nak menyanyikan lagu tu, dia ada cerita. Dan cerita dia tu macam, alamak, kita nak dengar lagi kan. Dia suka bercerita. Showcase-nya sepatutnya 90 minit, jadi 2.5 jam lah. Aduh, itulah dia, kita nak panjangkan daripada showcase tu. Cerita-cerita di sebalik lagu tu. So, Budi personally lah memang suka dengar kisah-kisah di sebalik lagu ciptaan Imran Ajmain. Jadi apa yang Budi nak perkatakan di sini adalah lagu 1000 tahun tu, setiap daripada kita yang mendengar lagu itu, pengertian dia setiap orang berbeza. Gitu. Jadi betul, kita nak tanya dari sudut pandangan Imran Ajmain, pencipta lagu dia sendiri ni, 1000 tahun ni, apa yang kita boleh simpulkan dan huraikan maksud dia dan bagaimana Imran menghasilkan lagu tu? Saya cerita sikit latar belakang lah. Arwah abah saya seorang penulis lagu, penggubah muzik. Tapi masa saya dilahirkan dan saya dibesarkan tu, dia dah tidak lagi terlibat lah dalam muzik. Jadi saya dibesarkan dengan piring hitam, kaset, muzik pelbagai genre. Saya dipengaruh untuk mendengar setiap jenis muzik. Jadi saya ada gabungan banyak pengaruh semasa membesarlah di Singapura. Paling berpengaruh adalah lagu-lagu retro, lagu pop Indonesia, dangdut, rock Melayu, dan tema yang sama daripada A ke Z adalah tinggalkan dan meninggalkan. Sebagai seorang yang saya rasalah saya fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sama-sama bilingual. Saya rasa tema tu terlalu banyak kali diulang dalam muzik Melayu. Kalau kita dengar lagu English, kita dengar lagu international kan, tak adalah semua merayu-rayu kenapa kau tinggalkan aku, kenapa ditinggalkan. Jadi bila saya membesar tu, kalau saya nak jadi penyanyi atau saya nak jadi penulis lagu, saya nak elakkan lagu di mana saya tu meronta dan mengadu nasib dalam situasi yang hiba, ditanya kenapa saya ditinggalkan atau minta maaf saya meninggalkan. Jadi 1000 tahun tu, bila saya buat janji yang awal perenggan, relaku menunggumu. Nyanyilah sikit. Nyanyi. Okay, saya nyanyi. Relaku menunggu
1000 tahun lama lagi. So the first perenggan saya rela. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Saya tanya soalan tu semula. Akankah saya hidup selama ini? Akankah saya boleh jalan sepanjang ini? So, lagu Melayu banyak gunakan perkataan 1000 tahun tu. Istilah 1000 tahun tu banyak sangat-sangat. Sebab dia cantik lah. Dia punya susunan untuk 1000 dan tahun tu sangat cantik. Tapi saya rasa saya sebagai seorang pencerita lah dalam muzik, saya nak realistik lah. Jadi, adakah engkau yakin ini cinta? Adakah engkau pasti ini untuk selama-lamanya? Jadi lagu tu kalau nak sangatlah kalau kita tafsirkan ke, kita nak terjemahkan dengan cara sendiri kan. Setiap orang ada lalui kisah kasih dia masing-masing. Dan untuk saya tu adalah untuk muzik. Saya punya cinta kepada muzik dan saya nak fight yang typical punya lirik Melayu tu selalu menggunakan perkataan-perkataan yang sama atau penggambaran visual yang sama. Redah lautan berapi lah, apalah semua. Saya nak elak lah benda tu. Sebab tu saya lagukan benda tu. Tapi lama-kelamaan lagu tu sekarang dah 15 tahun dan orang banyak kaitkan saya dengan hanya satu lagu tu walaupun saya ada banyak lagu lain. Saya rasa lumrah lah sebagai anak seni. Orang ada buat pemahaman mereka sendiri. Dan saya biarkan. Okay, kalau kita tengok timeline kan, berapa lama dia you boleh orang kata rakam lagu tu? Sebenarnya masa idea dia bila dan rakamnya bila? Okay, masa saya keluarkan album saya yang pertama dengan secara kebetulan. Album tu keluar versi Singapura 2005, kemudian versi di sini 2007. Masa saya rakam, ambil masa yang sangat lama sebab saya tak ada dana. Saya tak ada duit nak buat rakaman. Tapi lagu dah ada? Lagu dah ada, muzik dah ada. Dan orang yang saya nak bekerjasama pun dah ada. Contohnya macam Alif yang dulunya Slick, Taufik Batisa, Hadi Mirza, rakan-rakan dari kat Singapura. Saya membesar dengan mereka. Saya punya zaman belia saya dengan mereka. Saya tak ada duit nak keluarkan album tu. Jadi saya bekerja. Saya bekerja beberapa kerja supaya setiap 3-4 bulan saya boleh rakam satu lagu. 3-4 bulan saya boleh rakam satu lagu. Dan 1000 tahun tu antara yang terakhir. Jadi bila dia jadi yang terakhir, dia jadi yang paling istimewa tau. Dia kira macam baby lah. Saya macam okay, projek dah habis. 1000 tahun ni adalah lagu yang terakhir dalam album ni. Lepas ni kita boleh keluarkan album. Dan pada masa tu bukanlah saya nak keluarkan single 1000 tahun tu sahaja atau saya this is it. Saya akan menjadi artis dengan lagu 1000 tahun ni. Dia tak berlaku macam tu pun. Saya dilamar melalui MySpace. Syarul Izzat bertanya dengan saya melalui MySpace, boleh tak kalau lagu ni digunakan untuk drama, Umi Aida akan kembali berlakon di TV3. Dan saya terus macam, is my life going to change? Itu yang terjadi. Itu yang sebenarnya terjadi. Saya tak pernah dilamar rakaman, label, management ke jom datang Malaysia jadi artis Malaysia. Tak pernah. Saya diminta izin supaya lagu tu dijadikan runut soundtrack untuk Kerana Cintaku Sayang. Masa tu kita orang dah dengar ke ataupun belum lagi? Maksudnya lagu tu belum popular? Belum. Dia popular hanya dengan drama dengan drama tu kan? Hanya so dengan orang drama tersebut. tak kenal masa tu siapa Imran Ajmain. Ya, betul. Tiba-tiba orang kenal, siapa ni? Siapa? Kalau di Suara dia unik ni. Kalau di Singapura masa tu saya dah 2-3 lagu dah keluar dah. Dan di Singapura tu dah adalah macam buzz, saya dah dapat show, saya dah dapat undangan. Tapi untuk Malaysia hanya dengan 1000 tahun baru saya mula datang ke sini. Yes. Selain daripada kejayaan menjadi orang kata popular dengan lagu runut lah, selain itu apa lagi kejayaan yang kita boleh ditempa daripada 1000 tahun ni? 1000 tahun ni yang buka banyak pintu rezeki saya lah. Saya nak perlu jujur lah. Ada satu masa tu saya sangat marah yang penggemar atau media tu tak beri perhatian kepada lagu-lagu lain saya.
Dan saya pun rasa macam saya nak sangat dikenali, diiktiraf sebagai anak seni. Saya nak sangat jadi producer lah, nak jadi pengubah lagu, nak jadi lyricist lah. Semua saya nak buat. Tapi disebabkan saya hanya dikaitkan dengan satu lagu dan diulangi yang saya ni one hit wonder kan. So rasa ada macam terbatas juga. Tapi sejujurnya saya ada show, saya ada buat lagu lain, saya ada album kedua, saya ada album ketiga, saya ada buat single-single yang lain yang juga ada dapat kejayaan yang lumayan. So kalau nak cakap 1000 tahun tu umurnya sangat panjang, dia memang mendatangkan banyak pulangan kepada saya. Dari segi royalty, dari segi views, dari segi streaming sampai ke hari ni. Masa lagu tu keluar, benda-benda streaming ni semua belum wujud lagi. Tapi saya rasa yang paling saya bangga adalah saya pemilik master rights lagu tersebut. Sesuatu yang tak ramai artis boleh cakap tentang muzik mereka. Saya pemilik lagunya. Tapi Imran, ada satu lagi lagu yang orang kata yang setiap kali adanya upacara birthday kan? Betul. Betul. Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun sayang. Ui, lagu tu dah jadi kira lagu wajib juga tu untuk lagu tu dekat YouTube kan. Kalau pergi my channel ada Selamat ulang tahun sayang punya lagu. Dia punya kalau biasanya page artis dekat comments tu macam came here 2021 atau YouTube atau TikTok brought me here. Biasa macam tu. Saya datang dari masa depan. Tapi untuk saya punya lagu Selamat ulang tahun sayang ni, orang tinggalkan pesanan untuk orang lain. Jadi dia ada di sentimental value lah dengan lagu ni. Contohnya macam terlepas peluang untuk mengahwini gadis impian saya daripada SMK bla bla bla. Saya tinggalkan pesan, lagu ini membawakan doa saya kepada kekasih saya. Macam tu lah. Komen-komen macam tu. Komen banyak gila. Banyak. And bila kita rasa tu, bila kita baca tu, kita rasa macam kita tak pernah terfikir yang lagu kita buat tu akan sentuh orang macam tu. Kita tak pernah terfikir benda tu. Serius, saya tak pernah terfikir. Okay. Kalau mendalami dia punya baik-baik lirik kan, apa yang kita boleh ceritakan daripada situ? Ada cerita tak? Kita nak tahu juga ni. Saya tulis lagu tu bersama Ahmad Fitri Yahya. Ahmad Fitri Yahya mengambil chorus yang saya dah rakam dan dia bantu saya tulis lirik di atas melodi yang saya dah siapkan. So saya cakap dengan dia, saya nak bertemakan lagu birthday atau lagu ulang tahun di mana kita ucapkan kepada seseorang tu that everything is going to be okay. Saya cakap dengan Fitri macam tu. Dan Fitri cakap tak pernah lagi tulis lagu cinta macam ni. Cakap saya tak nak, kalau boleh saya tak nak dia dipandang macam lagu cinta lah. Sebab boleh untuk suami, boleh untuk isteri, boleh untuk anak, boleh untuk college mate, untuk housemate. Jadi lagu tu bila dinyanyikan atau bila ada orang buat persembahan lagu tu, biasanya untuk ulang tahun lah. Tapi kalau dekat ujung, baik-baik lirik kat ujung tu, selamat tinggal, selamat jalan. Saya bermaksud selamat tinggal tu, that means bukannya goodbye tau, tapi as in congratulations, you akan pergi tahap yang berbeza. That means you dah habis sekolah ke, you dah habis kerja ke, you dah habis thesis ke, you dah habis mungkin kisah perkahwinan you dah sampai ke hujung ke, sekarang you ada bab baru kan, pun boleh juga. If I can share with you, dulu Datuk Siti Nurhaliza ada birthday dan Kak Rosie minta, masa tu lagu tu tengah hot lah, so dia minta kalau Imran boleh datang dan nyanyikan lagu tu untuk dia. Tapi kejutan ke? Saya rasa kejutan lah. Dia tak tahu pun saya ada kat situ. So bila saya datang tu, sebab dia sendiri kata, Datuk Sri sendiri yang berkata yang dia suka lagu tu dan dia pernah post somewhere lah yang dia suka lagu Selamat Ulang Tahun Sayang tu. So bila Kak Rosie tanya, boleh tak Imran datang? Dan saya cakap, mestilah boleh kan. Dan masa tu saya tinggal tak jauh daripada di mana acara tu berlangsung. Tapi bila saya sampai, dengan saya punya nervous, diminta tukar baik lirik yang hujung tu, selamat tinggal, selamat jalan. Diminta ulang semula, selamat ulang tahun sayang. Jadi dari situ detik itu, saya rasa
saya percaya yang lagu tu adalah doa. Jadi sebab itu adalah majlis yang bahagia. Majlis keramaian yang menyambut ulang tahun Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan saya datang untuk menyanyi lagu kegemaran beliau, dan pengurus peribadi meminta kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Jadi bila saya akur, saya cakap boleh, tak ada masalah, sebab it's a birthday, habis orangnya hanya puluh-puluh orang saja kan. Jadi kenapa saya nak make a big deal? Tapi lepas tu saya terdetik benda tu sangat penting. Sebagai seorang penyanyi, saya tak nak kalau saya nyanyikan benda yang mendatangkan hibah ke, mendatangkan kesedihan ke kan. Jadi tengok keadaan, kadang-kadang saya tukar lirik saya bila nak sesuaikan pada majlis. Sebenarnya lagu ada sedikit perpisahan dia nak pergi. Rasanya adalah sedikit perpisahan. Saya rasa macam selamat ulang tahun sayang tu, bila kita cakap ulang tahun, sebab orang kita dalam BM kita selalu cakap selamat hari jadi, dan bila kita sinonim tu, bila kita nyanyi lagu birthday tu, either dalam English atau bila dalam BM selamat hari jadi, kita tak sebut pun selamat ulang tahun, atau dalam kad ke dalam ucapan kita tak cakap selamat ulang tahun. Tapi saya khusus nak gunakan selamat ulang tahun tu sebab saya tak nak kaitkan dengan birthday. Saya nak benda tu setiap tahun kita ingat ada sesuatu yang terjadi, tak semestinya birthday. That's what I wanted to do lah. Imran, you antara kita boleh katakan artis kelahiran Singapura yang masih orang kata stay tinggal dekat Malaysia walau apa pun yang berlaku, apa kata COVID datang ke, industri muzik merudum ke, you masih ada dekat Malaysia ni sebenarnya. Dan orang kata you ada, yalah, kita pun tengok daripada Instagram you apa usahakan juga tolong business restoran apa semua makanan. So untuk muzik, dalam bidang muzik kita nampak you begitu struggle lah, walaupun orang dah kenal nama Imran Ajma ini, penjenamaan dia dah kira kata macam established lah kan, tapi you masih lagi dikatakan struggle untuk orang kata nak cari makan dekat Malaysia ni. Boleh mungkin dikatakan betul. Ada tak macam you rasa macam bukan diskriminasi, it's like yalah orang kita kan bila dah orang kata ada mungkin ada tak ada kabel ke apa tak pastilah mungkin apa yang you boleh dedahkan lah. Secara keseluruhan saya sebagai seorang yang anak kelahiran Singapura, tapi saya ada banyak sejarah di Malaysia. Contohnya saya belajar dekat sini, kemudian saya ada keluarga kat sini, dan saya hanya secara kebetulan saja saya seorang anak kelahiran Singapura. Saya rasa saya ni lebih Melayu daripada kalau compare dengan anak-anak muda masa tu, anak-anak muda dari Singapura. Sebab Singapura speaking London lah. Speaking London all the way. Sebab di Singapura tu fokus kepada akademik dan ekonomi tu sangat tinggi dan sangat kompetitif. Saingan untuk seseorang tu berjaya dari segi akademik dan kejayaan korporat, saya tak dapat nak letak diri saya dalam perlumbaan itu. Sebab saya rasa darah seni di keluarga saya tu, jalan dalam badan saya tu sangat kuat dan sangat kau-kau lah. Jadi bila saya dapat peluang, macam saya cerita tadi, perjalanan saya nak terbitkan album pertama tu sangat susah. Dan bila sampai albumnya siap dan keluar, saya dah berumur 27 tahun. Bila saya berusia 27 tahun, itu adalah kira lambat dalam dunia seni pop lah. Sebab kalau saingan saya Alif Aziz belas tahun, Alif Sharif belas tahun, dan Alif Fikir pada masa tu dah ada album ketiga, dan Aaron Aziz Aaron Aziz, Datuk Adi Putra dah dikenali. Jadi kemasukan saya di Malaysia tu sangat lambat. Kalau dikatakan ada diskriminasi atau tidak, pada awalnya saya rasa perkataannya bukan diskriminasi, hanya protokol, prosedur. Sebab saya punya pasport adalah negara lain. Jadi protokolnya adalah kalau nak perform show ni kena ada permit ni. Kalau nak, ke? Betul. Nak kena ada permit mesti pula. Ada professional so buatlah permit tu. You buat tak permit buat tu? Kadang-kadang permitnya lebih mahal daripada pulangan yang saya dapat. Perbayaran show tu.
So kalau you buat pun tak berbaloi nanti. Kita nak cakap tak berbaloi tu pada masa tu rasa tak adil lah. Sebab kita nakkan peluang tersebut kan. Tapi bila ada persembahan TV, bila ada persembahan yang besar, lagi-lagi kalau berbayar, ada perlu untuk ada permit tersebut. Lagi-lagi kalau nama kita atau muka kita terpampang di poster, benda tu sangat penting. Sekarang ni pun masih ada. Tapi saya sekarang warga negara Malaysia. Jadi saya tak perlu ada professional visa. Dan saya ada bisnes di sini. Saya ada bisnes dengan Bumi Putra di sini. Jadi saya anggap diri saya orang Malaysia. Saya sayang Malaysia dan kebanyakan waktunya tu saya pun anggap orang Malaysia tu sayang saya. Saya walaupun saya tak tutup mata kepada Singapura, Malaysia tu saya tak boleh lepaskan lah. Saya sayang Malaysia. So bila Budi kata mungkin saya tak dapat cetus fenomena, saya tak dapat menjadi mainstream artis, itu semua benar. Tetapi saya ada satu pegangan yang sangat kuat. Saya sebagai penyanyi pop, saya berprinsip indie, di mana independent bands, mereka tidak berpegang kepada pengurusan, pada carta, dan semua itu disiapkan secara bersendirian. Sebab itu ia dipanggil indie. Artis dan anggapan orang ramai tentang artis adalah artis tu perlu berjaya melalui carta, lagu nak kena meletup, streaming nak kena meletup, YouTube nak kena naik, dan sentiasa ada di TV, sentiasa ada show. Dan itu adalah perkiraan orang ramai tentang kejayaan seorang artis. Tetapi saya selalu ulanglah cerita ni. Saya suka sangat. Dulu masa berkenalan dengan Atilia, Atilia sebut, selagi bil dibayar, kau boleh buat je apa kau suka. Dan saya pegang benda tu. Sebab ada beramai artis yang saya tahu, muda dan yang dewasa, banyak je show, banyak je views tapi tak ada show. Banyak aja undangan di TV, tapi bila kita di TV tu bukan sentiasa dibayar. Ada show yang untuk promo diri sendiri kan. Jadi Atilia kata kalau selagi bil kita dibayar, kita boleh buat apa kita suka sebagai anak seni. Dan saya percaya tu sampai sekarang. Jadi bila kita keluarkan produk, memanglah kita nak lagu tu viral, memanglah kita nak lagu tu masuk carta. Tapi kalau kita penuhkan syarat-syarat yang kita perlu buat sebagai seorang artis, benda tu adalah bonus. Kalau kita dapat carta tu bonus, kita dapat show yang besar-besar tu, itu bonus. Tapi kalau kita punya kejayaan tu berpegang kepada show, berpegang pada berapa banyak followers kita ada, berapa banyak impressions yang kita buat kan, nanti kita sendiri tak happy. So saya rasa bertuah jugalah dapat di dalam perjalanan saya tu berjumpa dengan orang-orang yang make sense lah. Dia macam dia sepatutnya macam ni. Contoh Noh Hujan, AG Koko, artis hip hop, Ultimate tu memang body lah. Dia memang bagi saya banyak semangat dari dulu sampai sekarang. So it's important untuk artis di luar sana tahu yang contohnya AJL is not the end of the road. Dia bukan macam matlamat utama. Dia bukan. Kalau dapat, ia adalah bonus. That's what I want artis to know. Benda tu penting lah. Imran, I nampak you pun bukan tidak mementingkan publicity murahan ataupun gimmick. Jika ada projek ataupun single yang you nak keluar kan, sekarang ni kan ada formula kan, macam mana bila ada satu lagu yang nak keluar, you kena buat gimmick lah kan. Ada banyak orang buat macam tu lah. So macam just lancar je, ada lagu lancar je. Betul. Bagi you macam benda publicity murahan ataupun gosip kontroversi ni tak perlu. Bukan nak cakap tak perlulah, tapi sekarang ni kita dunia media sosial ni, kita berlumba untuk mata orang tau. Kita berlumba untuk penonton, perhatian. Jadi bila kita berlumba macam tu, ada orang tu dia perlu buat benda kurang bijak untuk dapatkan perhatian. Tapi bila dia buat benda yang kurang bijak untuk dapatkan perhatian, dia akan dapat perhatian yang kurang bijak juga. Jadi bila dia dapat kecaman, dia dapat tumahan, lepas tu dia rasa
kenapa korang buat aku macam ni, kenapa korang nak kena cakap macam ni, kenapa nak babitkan my family macam ni. Bila benda tu berlaku, dan saya rasa macam okay, this is why saya ada, saya bangga saya cakap berani saya cakap saya ada akal yang sedikit lebih dan untuk fikir sebelum kita post sesuatu yang semata-mata nak dapat view, semata-mata alamak lagu tak sampai 10k views nak kena buat something stupid kita kena fikir benda tu sebab terlalu ramai orang yang buat benda bodoh, cakap benda bodoh, lepas tu tak terima bila orang cakap apa what you said was very wrong. Yalah, kalau netizen kecam saya Budi kata saya tak ada kontroversi, saya tak ada benda skandal apa-apa, langsung saya tak ada. Jujur saya cakap, itu pun saya kena. Tak buat pun kena. Contoh, saya bagi contoh. Tadi Budi kata tentang artis Singapura tak balik Singapura, kekal di sini sepanjang zaman COVID ni kan. Saya memang di sini. Dan bila saya dapat mungkin panggilan daripada media untuk bagi statement, Imran tak balik ke, mak macam mana, bagilah cerita sikit. So kita jujur, kita cakap tak ada sebenarnya cerita saya dengan mak saya. Kita FaceTime hari-hari dan InsyaAllah nanti bila vaccination travel lane tu makin sempurna, saya akan balik sana. Saya ada keinginan nak bawa dia ke sini. Jadi dan saya cakap jujur saya cakap saya punya fokus, saya dekat sini rezeki saya dalam wang ringgit. Jadi dengan saya bekerja, dengan saya terus berusaha dalam usaha saya, perniagaan saya dan juga saya dalam muzik, saya dapat menampung biaya ibu saya yang keseorangan di Singapura. Itu saya punya statement. Tapi bila dijadikan headline, Imran memilih untuk bekerja daripada menjaga ibunya. Menjaga ibunya. Ditafsirkan Imran lebih rela bekerja daripada menjaga ibunya. Dan saya kena teruk sangat tau. Sangat-sangat teruk. Bila artikel tu, and I'm sure you know, bila satu artikel keluar, blog-blog lain dia akan ambil sedikit. Jadi bila dia ambil sedikit, dia punya isi pun makin kurang. Dan headline dia lain macam. Imran terpaksa tinggal ibu di Singapura. Jadi bila benda tu ada tak headline dia Imran Ajmain anak derhaka? Ada tak tu comments komen. Jadi bila dia dalam comments Facebook, lagi-lagi Facebook. Sebab saya aktif di Twitter. Jadi Twitter tu ada community yang tahu saya punya suka duka. Dia tahu, dia baca apa yang saya tweet setiap hari. Jadi mereka yang tahu tu, dan ramai yang tahu apa yang saya share setiap hari. Tapi di Facebook tu saya kurang aktif. Lagi-lagi kalau di page orang lain. Artikel tu di post di tempat lain, saya kena kecam. Bila saya kena kecam, Facebook punya comments tu banyak gila. Netizen kat situ teruk tau. Oh serius. Benda tu bila saya bercerita dengan mak saya tu, saya menangis tau. Saya cakap, mak, diorang cakap saya derhaka, mak. Diorang cakap saya tinggalkan mak kat Singapura tu. Saya menangis kat Facebook sebab sebenarnya saya tak nak lah tunjuk dia kan, macam kesian lah dia. Saya tak dapat nak jumpa dia. Kesiannya pada dia, bukan pada saya. Saya kat sini saya bekerja, saya makan elok, saya hidup happy kat sini, saya terurus kan. Dan walaupun dia seorang yang sudah berumur, dia sihat dan saya bersyukur lah. Tapi bila kita nak kena share benda derita kat dia kan, benda tu tak best tau. Yalah. Tapi itulah, alhamdulillah saya rasa saya ni seorang yang ada akal fikiran yang lebih sikit lah. Kita buat benda bijak, ya. Sebab saya tak pernah pun terpalit dengan kontroversi mana-mana. Jadi kita teruskan macam tu. Ya, ada jawab kecaman-kecaman ataupun kata-kata netizen. You ada jawab tak? Ada, saya rekod lah video masa saya baca beberapa saya punya silap saya baca. Itulah kan. Ya, dia sepatutnya jangan baca. Kan? Jangan baca. Kecuali kalau you tak baca pun, nanti kawan-kawan ke ataupun your PA akan bagi tahu. Sebab benda tu biasa tau. Benda tu, I mean, kita nak kena tahu yang Facebook tu memanglah lubuk dosa lah. Maaf saya cakap. Tell your parents, tell your mom, mak, nenek, apa semua, kalau biasa dekat Facebook, jangan kecam anak orang. Benda tu kita tak tahu cerita sebenar. Itulah kesiannya, macam kita dah buat baik kan, dah sehabis baik, tapi
masih lagi orang kata disalah faham. Tapi my mom is a understanding person lah. Dia sangat mendukung dan sangat menyokong. Okay, Imran, sebenarnya Budi panggil Imran ni kita nak share cerita-cerita, tapi cerita ni boleh ceritakan daripada awal lah pembabitan Imran Ajmain macam mana boleh menceburkan diri dalam ciptaan lagu, buat lagu, menyanyi daripada awal. Daripada awal maksudnya daripada kecil lah kalau ada kan. Boleh. Disebabkan arwah abah saya tu seorang penerbit muzik, dan waktu dia sangat rancak dengan terbitan lagu untuk contoh Osman Hamzah, Sweet Charity, Salwa Abdul Rahman, Salimah Mahmud, Azia Idawati. Zaman 80-an 60-an sampai 60-an. Awal sampai hujung 70-an. Dan antara lagu-lagunya tu sangat famous lah untuk setiap artis yang dia produce tu. Dan disebabkan itu, masa saya kecil tu saya terlibat dalam bengkel TV kanak-kanak yang dikendalikan Pak Mat Sentul. So bila Mat Sentul panggil, macam my father cakap, nak tak your son pergi training untuk nyanyian. Jadi saya dapat training daripada Nona Asia, saya dapat training daripada radio DJ dekat Singapura semua. Dari situ saya kira saya terus terjebak lah dalam muzik. Terus. Jadi saya punya exposure kepada irama Melayu, traditional Melayu, pop, apa semua awal kalau dibandingkan dengan orang yang sebaya dengan saya. Dari situ saya terlibat dalam bengkel-bengkel TV dan radio kanak-kanak. Lepas tu fast forward sampai saya dewasa, sampai saya zaman remaja, saya terlibat dengan hip hop gigs kat Singapura. Saya dikelilingi orang-orang yang suka sangat dengan hip hop. Jadi saya dipengaruhi untuk dengar hip hop, lalu berkenalan dengan artis hip hop, rappers, rap groups. Antaranya Ultimate Cat Farish. So masa saya belum jadi artis, saya macam ditawar lah. Cat Farish kata VE dan Raf H ada tour dekat Malaysia, nak ikut tak? You boleh nyanyi opening. Saya ikut. Ada belasan show yang saya ikut. Naik bas pergi balik Singapore KL. Dan saya dijaga. Jadi fast forward 10 years later tu, saya dah kenal dengan diorang. Ni sebelum cerita 1000 tahun lah. Jauh sebelum 1000 tahun. Masa tu guna Imran Ajmain. Ya, daripada mula saya Imran Ajmain. Sebab nama saya Ahmad Imran Ahmad Husaini Ajmain. So saya guna Imran dengan Ajmain. Okay, lagu masa tu, masa dengan Cat Farish apa semua? Lagu rap lah. Lagu rap dan R&B masa tu lah. Memang tak percaya Imran Ajmain. Banyak orang tak percaya tau. Okay, try rap. I nak dengar. Alamak, serius lah. Kalau zaman tu kan, kalau zaman tu, wow, lagu tak boleh nanti ada maki-maki semua. Okay, try. Serius. Serius, Budi ada maki-maki sebenarnya. Tak apa. Ini podcast. Can I hit it in the morning without giving you half of my dough? And even worse, if I was broke, would you want me? If you couldn't get you finding things like all them diamond rings, which you scared for, which you still roll. Macam tu lah. Can I get her? Memang power lah dia. Memang saya sekarang tak nak. Tak boleh. Sekarang saya masih kekal gemar muzik hip hop. Saya dengar muzik hip hop tu sekuat-kuatnya, dan saya follow Singapore dan Malaysia punya perkembangan. Jadi saya minat dengan diorang. Okay, lagu terbaru yang you hafal. Oh, hafal lah. Hafal tak lah. Nyanyi lah, yang you boleh nyanyi. Kita nak dengar. Saya lagu apa? Tak. Hafal tidak. Tapi support yang besar tu kepada Alif. Alif sebagai producer, Alif sebagai penulis lagu. Lagu-lagu dia untuk Andy Berdandi, untuk Defam, untuk semua, tu best gila. For me tu macam wow, saya nampak dia membesar kan. Jadi benda tu sangat best lah. Okay, sambung lagi. Okay. Sambung apa? Sambung lah cerita tadi. Cerita apa? Cerita dia kita. Okay, dia dah masuk hip hop. Okay, dah masuk hip hop. Okay. Lepas tu ada keluar lagu dengan Triple Noise. Lepas tu masuk album Teh Tarik Crew, Ultimate, Miss Nina. Saya ada lagu-lagu yang saya termasuk dalam tu. Lepas tu saya masuk Singapore Idol. Musim pertama. Sekali
Taufik menang. Ya ke? Ya. So, Saya you masuk. buat apa? Saya masuk, tapi saya tak pernah keluar pun TV tu. Kenapa serius lah? Serius, saya tak layak. Serius. Okay. You masuk tapi you tak perform dekat TV. I tak faham. Tak sampai. You tak sampai? Tak sampai. So okay, macam ni. So masuk audition. So audition round kedua dan ketiga baru masuk ke TV. So audition tu saya dah out. Okay. So bila dah out, dia panggil balik lah. Macam okay, round ketiga macam dia ada pilih-pilih. Okay, so rasanya dia panggil balik. Rasanya si dia ni boleh ni, panggil dia balik. So saya datang balik. Tapi bila datang balik tu, saya ada satu masalah, nanti kita bongkar lah masalah ni. Saya tak boleh bongkar sekarang. Saya ada masalah menghafal lirik. Oh ya ke? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya ada masalah. Tapi I tak pernah rasa macam you tersalah lirik ke? Tak ada. Susah lah. Kalau dapat lagu last minute ke, dapat lagu yang saya memang tak menjiwai ke, benda tu so boleh makan dalam lah. And then so, you ada cover ke tu macam, maksudnya you ada, kalau silap lirik, kalau kita silap lirik dekat show, boleh kita cover. And then kalau kita silap lirik on TV, kita tak boleh cover. Lagi-lagi kalau lagu tu then kata out lah. Kalau out. Memang out sebab lah. Saya memang blank kat situ. Oh ya ke? Dia bagi lagu Don't let the sun go down on me. Bila saya dapat lagu tu, saya tahu lagu tu. Dan disebabkan saya tahu lagu tu, saya tahu melodi dia macam mana. Jadi dia beri lirik tu, saya tahu liriknya ke mana. Tapi kita tak boleh hafal. Jadi bila kita on TV tu, kita macam tak boleh. Bila tak boleh tu, kita tak macam okay, masa tu memang mid-20s age. I know I tak boleh buat benda ni. Nak hafal lagu sendiri pun susah sometimes. So kita terimalah yang kita tu tak masuk Singapore Idol. Tapi perkara yang paling best yang terjadi is Taufik merupakan sahabat zaman belia saya. Jadi bila lagu di album, bila dia juara, dia menang. Itulah kali pertama anak Melayu di Singapura menang sejak Osman Hamzah. Osman Hamzah 1980 tau. So 2004 Taufik Batisah menang tu adalah kebanggaan orang Melayu dekat sana lah. Dan album kedua dia tu 5 lagu saya yang tulis. Ya ada. Ya, jadi bila benda tu berlaku, itu something yang ada macam arwah my father cakap lah, ada sebabnya kau tak menang, kau tak masuk pun benda tu. Ada sebabnya diorang tak kata rezeki kau cipta lagu je. Memang kau tak dapat any perhatian daripada Singapore Idol sebab lah dah ditulis yang kau akan menulis. Macam itulah. So tu competition terakhir you ada masuk lagi? Tak ada. Tak ada dah? Tak nak masuk. Serik lah? Serik lah. Sebab I think it's also the same reason kenapa saya remain indie juga. Sebab kita boleh kawal kita punya surrounding, kita jadi boss, kita punya pilih. Kita bebas kan? Sangat bebas. So anak-anak muda yang selalu macam saya nak sign dengan major label lah. Kalau dapat major label besok saya jadi artis lah. It's not like that. Kau nak jadi, contohlah Dayano Faiza, berapa lama dia baru dapat perhatian? Kan? Dulu. Walaupun kita tahu semua lagu dia dan kita tahu kejayaan dia, tapi orang tu tak see her as a star tau. Tapi sekarang tengok how big she is. You know, you rasa benda tu semalaman ke? Last week ke dia start? Berapa banyak competition dia masuk? So anak-anak muda selalu dia fikir saya kalau sign dengan major label ni, settle hidup, boleh tolong mak bapak. No such thing. Arwah bapak saya tak cukup rasa saya punya titik perlu tau. Masa dia meninggal tu, saya masih struggle lagi. 2013. That's what happened. Imran, setakat ni berapa single ya you ada? Wow. Album pertama Dengan Secara Kebetulan 2005. Album kedua 2009 Selamat Ulang Tahun Sayang, Punca dan Tindakan nama album tu. Lagu Radio saya Nabil Daniel. Lepas tu saya ada album EP Setulus Kasih. Lepas tu saya ada album Raya Aidilfitri, karya cipta Cikgu Yusno F. 4 lagu raya. Banyak gila streaming views. Yang mana? Lagu mana? Lagu Hari Raya. Yang mana? Aidilfitri. Marilah adikku. Jadi Cikgu Yusno ada banyak lagu raya. Saya pilih 4 lagu tulisan dia. Semua tulisan dia. Dan saya rakam semula. Album Raya. Lepas tu saya ada Di Kalung Kasihan. Lepas single. Sepatutnya Di Kalung Kasihan tu adalah album. Tapi saya tak buat album tersebut disebabkan arwah abah saya meninggal. Kemudian
saya hilang sekejap. 2017 baru keluar saya dengan Najwa Mahyadin, lagu Sentiasa Merinding. Lepas tu saya ada single Intan dan Perak. Ya. Last kali? Intan dan Perak is the last one, ya. Tapi saya adalah buat remix dengan budak-budak underground, saya biasa buat juga. Benda tu menarik lah. Alright. Okay, kita nak akhiri bahagian pertama bersama dengan Imran Ajmain. Di bahagian kedua, ini lebih menarik sebab kita nak suruh Imran Ajmain menjadi juri untuk AJL ke-36. Siapakah lagu ataupun lagu manakah yang menjadi pilihan Imran Ajmain? Dan selain itu kita nak tanya dia sebab biasalah kita manusia kan, ada ups and down, dan katanya dia mengalami, ada peringkat-peringkat dia mengalami depression. Dan satu lagi kita akan nak korek juga cerita-cerita di sebalik lagu Imran Ajmain. Sebenarnya banyak lagi lagu guys. You guys kena tengok dekat tengok dekat YouTube, tapi boleh dengar dekat Spotify banyak kan Imran. Betul. Siap boleh buat koleksi lagi. The best of Imran Ajmain. Korang boleh search. Betul. Lagu dia memang best. Okay, kalau korang minat 1000 tahun, korang akan minat juga lagu-lagu lain. Alright, kita jumpa di bahagian yang kedua. This is how we do this.